A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan kerana peringatan itu bermanfaat buat orang-orang beriman. Surah Az-Zariyat ayat 55. Jadi sebenarnya majlis kita ini lebih berupa majlis peringatan, majlis tazkir. Yang mana majlis-majlis seperti inilah yang dicari oleh para malaikat yang sedang berterawangan ke serata tempat di seluruh dunia ini. Apabila mereka ternampak sahaja, mengetahui sahaja adanya majlis yang seperti ini, maka mereka pun berpusu-pusu datang. Jadi sekarang kita berada dalam kalangan para malaikat lah ni. Alhamdulillah, syukur. Pada malam ini kita dipilih sekali lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama memeriahkan majlis ilmu. Majlis ilmu di dalam rumah Allah di muka bumi ini. Sedangkan dalam masa yang sama kita lihat ramai lagi orang-orang yang berada di tempat-tempat yang tidak sepatutnya. Jadi kita sangat-sangat bersyukur kerana dipilih oleh Allah. Jadi pengajian kita sudah masuk kali yang ke-29. Kuliah Maghrib kali yang ke-113. Sebelum kita pergi lebih jauh lagi meneroka ke dalam kitab Ihya Ulumuddin ini, marilah sama-sama kita mengimbas kembali isi kuliah yang lalu dengan ringkasnya. Dalam beberapa kuliah kebelakangan ini, kita berbicara tentang 5 istilah terpuji. 5 istilah terpuji yang sudah berubah maksudnya. Asalnya kelima-lima istilah ini maksudnya bagus, tapi kemudiannya telah terubah sehingga menjadi ada yang kurang bagus, ada yang tidak bagus. Macamlah kita contohkan dulu istilah smart. Dalam bahasa Inggeris, smart ni maksud dia cerdik. Kalau kita kata satu-satu orang tu smart, maksud dia cerdik. Tapi dalam kalangan masyarakat kita, apabila kita cakapkan, weh, hang ni smart sungguh lah, kita dah tuju kepada rambut, tuju kepada pakaian, tuju kepada penampilan orang tu. Yang tu kita kata smart. Sebenarnya smart tu dia tuju pada fikiran. Jadi istilah smart tu telah pun berubah. Apakah 5 perkara, 5 istilah yang telah berubah itu? Itulah istilah fiqh, istilah ilmu yang bersangkut juga dengan ulama, istilah tauhid, istilah tazkir yang bersangkut juga dengan majlis-majlis zikir, dan istilah hikmah. Ada 5 istilah semuanya, dan kita sekarang berada pada istilah yang keempat, iaitu istilah tazkir, tazkirah, zikir. Mengapa dikatakan istilah fiqh itu telah pun terubah? Asalnya dulu istilah fiqh membawa maksud ilmu jalan ke akhirat, ataupun ilmu mengenal penyakit-penyakit jiwa, penyakit-penyakit rohani. Tapi kemudiannya dia telah berubah menjadi ilmu mengeluarkan fatwa. Istilah ilmu pula, asalnya ilmu itu membawa maksud pengetahuan tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kemudiannya telah berubah. Orang-orang yang mahir dalam hukum hakam dan mahir dalam perbahasan perdebatan, maka dia itulah dikira orang berilmu. Sebenarnya pada asalnya dulu orang berilmu ni orang yang tahu tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Istilah tauhid, asalnya istilah tauhid ni maksudnya ilmu hakikat. Tapi kemudiannya bila zaman berubah dikenali pula sebagai ilmu kalam. Sudah terubah. Asalnya ilmu hakikat, tapi kemudian dikenali sebagai ilmu kalam. Kita pun belajar dah hari tu. Tauhid ni dia ada 2 kulit dan 1 isi. Kulit pertama tu mengucap la ilaha illallah. Kulit yang kedua tu itulah kulit di mana ahli-ahli ilmu kalam berperanan menjaga dia supaya tidak rosak dalam kalangan orang awam. Dan isi dia itulah ilmu hakikat, tauhid yang sebenar-benarnya. Sekarang kita masuk kepada tazkir. Tazkir ni asalnya ialah peringatan tentang agama, mengingatkan orang tentang agama. Tapi kemudiannya terubah. Majlis-majlis cerita pun disebut tazkir juga.
Majlis-majlis syair pun disebut tazkir. Majlis-majlis lagu-lagu pun disebut tazkir. Dah tak kena, telah pun berubah. Tentang hikmah kita tak masuk lagi. Baik. Dalam kuliah yang lepas kita masih lagi menyentuh tentang Syekh Muhammad bin Abdullah As-Suhaimi. Siapakah orang yang mula-mula percaya Syekh Muhammad As-Suhaimi ni ialah Imam Mahdi? Kemungkinan sekali cucu dia, iaitu Ustaz Toha Suhaimi. Kemungkinan sekali cucu dia yang mula-mula kata datuk dia ni lah Imam Mahdi. Ini pandangan cucu dia. Ustaz Toha ni pula, cucu dia ni, dia sudah tambah ke dalam buku sejarah Manakhib, sejarah Syekh Muhammad As-Suhaimi. Dia tambah maklumat dalam tu. Yang tu yang kita tak pasti, betulkah maklumat yang dia tambah tu ataupun dia tambah suka-suka hati sendiri, kita tak tahu. Dari situlah datangnya cerita katakan datuk dia ini iaitu Syekh Muhammad As-Suhaimi ni Imam Mahdi. Walaupun Syekh Muhammad ni dah meninggal dunia, masih ada orang percaya dia akan datang semula dan jadi Imam Mahdi. Salah seorang yang percayanya ialah Ustaz Asy'ari Muhammad, pengasas Darul Arqam dulu. Adakah Syekh Muhammad ni mengambil apa-apa tarekat? Boleh jadi. Sebab apa? Guru-guru dia, terutamanya Syekh Nawawi Bantan dengan Syekh Zawawi itu semuanya ahli tarekat. Boleh jadi dia mengambil tarekat juga. Tapi tak tahulah sebab tak ada apa-apa bukti bertulis yang mengatakan begitu. Adakah Syekh Muhammad ni mengambil tarekat Ghazaliyah? Tarekat Imam Al-Ghazali ni? Boleh jadi. Sebab apa? Masa mula-mula dia balik dari Mekah tu, dia tengok di alam Melayu ni ramai orang duk amal zikir Imam Ghazali ni. Jadi dia susun sebuah buku supaya orang beramal tu jadi cantik. Buku yang khusus pasal tarekat Ghazaliyah. Tarekat yang dinisbahkan kepada Imam Al-Ghazali.